Motivasi ditakrifkan sebagai proses yang memulakan, membimbing dan mengakalkan tingkah laku berorientasikan matlamat. Motivasi adalah apa yang menyebabkan kita bertindak. Sebagai contohnya, seseorang mendapat segelas air untuk mengurangkan dahaga atau membaca sebuah buku untuk mendapatkan pengetahuan. Dalam penggunaan sehari-hari, motivasi merupakan istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang melakukan sesuatu. Terdapat dua jenis motivasi, iaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah mereka yang timbul dari luar individu dan sering melibatkan ganjaran seperti trofi, wang, pengiktirafan sosial atau pujian. Manakala motivasi intrinsik adalah yang timbul dari dalam individu, seperti melakukan teka-teki silang kata yang rumit semata-mata untuk kepuasan peribadi. Terdapat beberapa teori motivasi, antaranya adalah hierarki keperluan Maslow dan teori Herzberg. Hierarki keperluan Maslow mempunyai 5 tahap. Tahap pertama atau terendah adalah keperluan fisiologi. Keperluan ini termasuklah makanan, air, tempat tinggal dan pakaian dipenuhi seseorang yang tidak mempunyai keperluan lain. Apabila orang yang tidak merasa lapar, dahaga atau sejuk, keperluan mereka meningkat ke tahap kedua. Tahap terendah kedua adalah keperluan keselamatan. Pada tahap itu, seseorang perlu merasa aman dalam keluarganya dan dalam masyarakat serta merasa dilindungi daripada keganasan. Keperluan sosial adalah tahap ketiga hierarki Maslow. Setelah merasa aman, seseorang perlu merasakan bahawa mereka menerima dan memberi cinta, mereka dihargai dan mereka mempunyai persahabatan yang baik. Tahap keempat adalah keperluan penghargaan. Ini adalah keperluan untuk menikmati penghargaan daripada individu lain. Orang mahu menilai diri mereka dengan tinggi dan berdasarkan pencapaian mereka, mereka ingin mendapatkan penghargaan daripada orang lain. Kekurangan keperluan ini boleh menyebabkan rasa rendah diri, tidak berdaya dan lemah. Hierarki keperluan Maslow yang paling tinggi adalah keperluan hasrat diri. Perkembangan keperluan ini berdasarkan kepuasan di 4 tahap yang lebih rendah. Itu merujuk pada keperluan memenuhi diri dan kecenderungan untuk menjadi kenyataan dalam apa yang dimiliki oleh seseorang. Motivator adalah faktor-faktor yang menyebabkan perasaan kepuasan di tempat kerja. Faktor-faktor ini mendorong dengan mengubah sifat kerja. Mereka mencabar seseorang untuk mengembangkan bakat mereka dan memenuhi potensi mereka. Contohnya, menambahkan tanggungjawab untuk bekerja dan memberi peluang belajar kepada seseorang untuk bekerja pada tahap yang lebih tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan prestasi yang positif dalam setiap tugas yang diharapkan seseorang dapat dilakukan sekiranya hasil yang buruk mungkin berkaitan dengan kebosanan tugas yang seharusnya untuk dicapai. Motivator berasal dari perasaan intrinsik. Selain tanggungjawab dan peluang belajar, pengiktirafan pencapaian kemajuan dan pertumbuhan adalah faktor motivasi. Faktor kebersihan adalah faktor yang diharapkan pekerja dalam keadaan baik. Pekerja mesti merasakan bahawa pekerjaan mereka dijamin sesuai dalam keadaan ekonomi semasa. Dasar dan amalan pentadbiran seperti jam kerja yang fleksibel, kod pakaian, jadual percutian dan sebagainya mempengaruhi pekerja dan harus dijalankan dengan cekap. Peningkatan komitmen pekerja. Apabila pekerja bermotivasi untuk bekerja, mereka biasanya akan berusaha sebaik mungkin dalam tugas yang diberikan kepada mereka. Peningkatan kepuasan pekerja. Kepuasan pekerja adalah penting bagi setiap syarikat kerana ini dapat mendorong pertumbuhan positif bagi syarikat. Peningkatan kecekapan pekerja. Tahap kecekapan pekerja tidak hanya berdasarkan kemampuan atau kelayakan mereka. Jika syarikat ingin mendapat hasil yang terbaik, seseorang pekerja perlu mempunyai keseimbangan yang baik antara kemampuan
untuk melaksanakan tugas yang diberikan dan kesediaan untuk melaksanakan tugas tersebut. Keseimbangan ini dapat menyebabkan peningkatan produktiviti dan peningkatan kecekapan. Motivasi adalah mekanisme yang dapat mempengaruhi pekerja untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam apa jua jenis organisasi, sama ada organisasi amal atau berorientasikan perkhidmatan atau perkilangan. Pihak pengurusan harus sentiasa mengambil berat tentang masalah motivasi bersama dengan faktor persekitaran atau kemampuan yang menentukan prestasi individu. Prestasi individu sangat berkait dengan produktiviti atau output organisasi. Jadi, motivasi adalah salah satu faktor penting untuk pengembangan organisasi. Motivasi dapat mengubah angka keuntungan organisasi seperti meningkatkan produktiviti dan ia memastikan peningkatan keseluruhan keadaan ekonomi sebuah daerah, negeri dan negara.